ada isi molek ni, semangat dia tu ada. Kita masa kita akak ni, kita rasa dah semangat. Tu tahu dia hidup. Kalau kita ambil tu rasa rengang je. Memang mati tu. Ambil gambar tu kita perlu ada cerita ataupun momen di samping gambar tersebut. Landing bukanlah semata-mata landing, tapi dia ada aksi dia, cerita. Samudra Biru biasanya tersimpan kepelbagaian jenis hidupan laut. Juga lubuk rezeki buat para nelayan. Tiram pula antara yang diburu oleh pencinta makanan laut eksotik. Maka kini ia diternak dengan skala besar demi memuaskan permintaan penggemarnya. Tanjung Bidara, Dungun Terengganu. Kawasan pantai berbatu ini terkenal sebagai tempat rekreasi dalam kalangan penduduk di negeri ini. Penangan angin sepoi-sepoi bahasa dan hempasan deruan ombak yang mendamaikan jiwa. Turut mewarnai pemandangan di sini adalah ribuan teritip yang memenuhi permukaan batu. Di negeri Darul Iman ini, tiram bukan hanya boleh diperolehi di tepi pantai, malah terdapat penduduk tempatan yang menternaknya di muara, seperti di Kampung Mercang. Rohani muda atau lebih mesra disapa sebagai Kak Ani, antara nelayan sungai yang melakukan aktiviti itu sejak 3 dekad yang lalu. Kampung ni kebanyakannya pihak perempuan tu kalau memang cari titik lah. Sebab kebanyakan sini suami kebanyakan nelayan. Jadi kalau untuk kata menambah pendapatan tu, orang perempuan sini memang turun. Lepas tu sini kawasan ni, sini macam kawasan ni sepupu Kak Ni tau. Lepas tu Oknum pula dia macam sini ada 2 orang . Lepas tu belah sana orang lain, belah sana pula orang lain. Dia semua sekali dalam 11 orang rasanya. Peternak tigang . Hampir separuh populasi wanita penduduk di kampung ini menjadikan peternakan tiram sebagai mata pencarian mereka. Molek kau tu ada nampak tigang. Boleh lah tapi turun seorang-seorang . Penternakan akan berpandukan pelampung sebagai penanda lokasi tiram yang diternak oleh pemilik yang berbeza. Kita nak tahu kawasan kita tu, kita berpandukan pelampung ni lah. Lepas tu bawah pulak kita letak tali pulak. Sebab bila menyelang kan tak nampak dah pelampung. Sebab itu tali pun kena ada bawah. Bila orang menyelang tu ni pun nampak tali. Ni kawasan orang ni. Ni kawasan orang ni. Gitu je lah kita nak tahu kawasan. Tiram atau dikenali sebagai teritik oleh penduduk di sini adalah haiwan akuatik bercengkerang yang hidup dalam habitat air masin. Namun, ia boleh diternak di sungai kerana berada di muara yang masih mempunyai campuran air laut. Tetapi, uniknya yang dibiak di sungai ini mempunyai beberapa saiz. Kalau kita nak tahu grade A, grade B, kita tengok pada kulit. Tengok kulit. Ni kulit ni licin. Belakang pun licin. Ni grade A. Kalau grade B, dia kulit dia tak akan licin. Kulit dia ni memang dia macam geligih lah. Orang panggil geligih. Dia tak sama. Grade A ni kita jual biji dalam RM3 hingga RM5. Tapi bila masuk pasar raya, dalam RM12 sebiji lah.
Wanita berusia 48 tahun ini menyambung legasi penternakan tiram dari ibu bapanya. Jika dahulu, selaman mencari tiram hanya dilakukan sebagai hobi sewaktu kecil dan niat membantu orang tua, kini untuk menyara keluarganya. Ikan ini biasanya macam besar macam ni berapa bulan? Dalam setahun. Kebiasaannya Kak Ani dan keluarganya akan menghabiskan masa 4 jam untuk mengutip hasil teritik dengan kuantiti 10 ke 20 kilogram. Dan ia bukan satu perkara yang mudah buat mereka melakukan pekerjaan ini kerana mereka perlu menghadapi risiko seperti ketajaman teritik dan ancaman dari haiwan akuatik yang berbisa seperti obok-obok. Saya nak cuba menyelam, boleh? Boleh. Arus sungai seakan sudah sebati dengan hidup Kak Ani dan keluarganya. Namun dia tetap berwaspada gara-gara tragedi yang hampir meragut nyawanya 2 tahun lalu. Ekoran malang tidak berbau. Paling mencuba sekali hok masa Kak Ani bawa anak Kak Ani, hok tingkatan 6, tingkatan 5, tingkatan 4. Masa tu bukan sini, dia dalam bawah jambatan di Serating, memang dalang di situ. Tiga-tiga anak Kak Ni suruh turun bawah sebab Kak Ni suruh naik tanya batang. Tiga-tiga hampir lemah. Kalau tu Kak Ni rasa memang orang kata memang takut sangat memang sebab tiga-tiga lemah. Lepas tu ada adik Kak Ni cepat-cepat terkejung, dia memang selamat anak-anak Kak Ni tiga-tiga. Jadi dia orang jadi pegang-pegang kan, masing-masing pegang. Hak tu Kak Ni hak rasa cemas sekali, hak lain memang tak ada. Sungai ni memang selamat. Kecuali saat dia macam bobo gitu je lah. Ikan-ikan gitu je lah. Ikan-ikan hak bisa gitu je lah. Bagi Kak Ani dan kebanyakan nelayan di sini, teknik ternakan pada dasar muara akan menghasilkan kulit yang lebih cantik dan mirip dengan tiram dari habitat liar. Aktiviti pencarian tiram boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa mengira musim. Ia sangat membantu, terutamanya ketika ketua keluarga yang bekerja sebagai nelayan laut mempunyai kekangan untuk mencari rezeki ketika musim tengkujuh. Tetapi ia bergantung kepada kerajinan masing-masing juga. Dan biasanya, setiap hari dengan kudrat pencarian Kak Ani, hasilnya mencecah 20 ke 50 kilogram isi tiram. Kuantiti yang dicari juga bergantung kepada permintaan daripada peraih dan pelanggan. Usai tiba di darat, tiram yang baru dikutip akan diketuk dan dikeluarkan isinya sebelum ia dijual ke pasaran. Bagi menjimatkan masa dan demi menjaga kualiti tiram, cara untuk mengeluarkan isinya juga mempunyai teknik yang tertentu. Kalau kita nak tahu isi dia, kita kita tengok kalau licin ni di belakang, kalau nampak macam tajang ni, ni depan. Kalau kita nak ketuk tu memang kena ketuk belakang. Sebab bila kita ketuk belakang senang kita nak katuk nak ambil isi dia ni. Sebab ni dia putih ni. Dia putih dia duduk di belakang. Ikan dia duduk di depan. Gitu. Dia kalau ada isi molek ni, semangat dia tu ada. Kita masa kita akak ni, kita rasa dah semangat. Tu tahu dia hidup. Kalau kita ambil tu rasa rengang je. Memang mati tu. Menjadi rutin bagi kebanyakan wanita di Kampung Mercang, Terengganu untuk menyelam mencari tiram di kawasan muara sungai.
Kak Ani antara individunya. Dia bergantung kepada pencarian haiwan bercengkerang ini demi kelangsungan kehidupan keluarganya. Jam 5.30 pagi. Tak kala ramai yang masih diulit mimpi, penternak tiram di kampung ini sudah memulakan pagi mereka dengan menerima kunjungan peraih dari Johor Bahru. Setiap pagi, penduduk kampung yang mencari tiram akan berkumpul di sini bagi menjual hasil ternakan mereka kepada Liao Jit Cheng. Peraih yang berusia 78 tahun ini telah mengambil stok tiram daripada penduduk kampung di sini sejak dari tahun 1980-an lagi. Okey, timbang. Hari ni berapa kilo dah dapat teritik? Lepas 60 dah. Dalam 60. biasanya berapa? Biasa 100 lebih 200. Jadi hari ni kurang sikit. Ini ada banyak kurang. Kenapa tu? Biasanya. Air main pasar. Air tinggi. Orang tak boleh ambil. Kenapa Angka nak ambil kat sini? Kenapa selalu beli teritik kat sini? Sini saya dulu duduk Terengganu 38 tahun. Sambil member lah. Kawan. Kerana saiz, harga dan kesegaran tiram yang ditawarkan, Ah Cheng sanggup meredah hampir 500 km bagi mendapatkan hasil tiram untuk restoran laut yang diusahakannya di Johor Bahru. 300. 3. 3 kilo. 11 kilo. 12 tolak baku sekilo jadi 11 kilo. Setiap bulan, isi hasil laut ini akan diborong oleh Ah Cheng sebanyak ratusan kilogram dengan harga RM20 sekilogram. Rutin Kak Ani sebelum menceburi aktiviti menyelam mencari tiram adalah menjual nasi sarapan pagi. Dan pencarian makanan eksotik itu sekadar meringankan beban suaminya. Namun, semenjak suaminya terlibat dalam satu kemalangan yang menyebabkan dia tidak mampu untuk menyara keluarga, membuat Kak Ani menumpu sepenuh perhatian pada rezeki tiram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana titik hari ni? Mak bila ni? Mareng. Lama dah makan titik ni. Boleh tu. Timbang sekilo. Sekali. Bagi pelanggan yang ingin mendapatkan isi tiram dengan kuantiti yang banyak, mereka disarankan untuk membuat tempahan terlebih dahulu. Harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diletakkan kepada peraih. Setiap kilogram dijual dengan harga RM20. Kampung Mercang, Terengganu. Radiana Embong adalah seorang penggemar makanan laut terutamanya tiram. Sudah menjadi kebiasaan buat anak jati kampung ini menyediakan menu kegemarannya itu sendiri. Dan tidak sukar buat Radiana memasak tiram kerana cengkerangnya sudah sedia diasingkan oleh peniaga di kampung ini. Hari ini, dia akan menyediakan beberapa lauk hidangan tengah hari berasaskan tiram yang sering dinikmatinya sejak dari kecil.
kita daripada kecil dah. Memang kita keluarga Kak Nan ni memang terdedah dengan teritik. Sebab kita pula tu kawasan nelayan. Jadi hidangan kita tak kira ketika panas ke ribut musim tengkujuh mana lauk dia. Yang boleh ada setiap masa. Masakannya tidak syarat dengan bahan yang lain. Ia bagi mengekalkan kesegaran rasa tiram. Itik ni sebenarnya tak ada masalahnya lah. Jadi kita boleh basuh macam biasa dengan air lalu je. Basuh sebersih-bersihnya sebab ketika orang katuk tu, dia akan ada habuk-habuk dia. Habuk-habuk tu perlu kita bersihkan. Kalau tak, kalau anak-anak kecil termakan, mungkin membahayakan dia lah. Tiram antara hidangan yang sesuai dinikmati dengan pelbagai menu masakan. Bagi keluarga Radiana, mereka menikmatinya dengan lauk pauk seperti masak lemak kepala santan, namprik pau dan telur dadar bersama nasi. Jika di restoran makanan laut, teritik ini biasanya disajikan dengan menu masakan mentah maupun bakar. Namun sudah menjadi norma di kampung ini, teritik kebiasaannya disajikan dengan pelbagai jenis lauk. Jadi sekarang ini saya ingin merasai teritik masak lemak kepala santan. Betul? Rasanya mirip seperti kerang, tapi bezanya teritik mempunyai rasa yang lebih berlemak. Jadi sekarang ini saya ingin merasai teritik mentah pula. Teritik yang kalau mentah ni kita macam mana cara nak makan? Biasa kalau kita makan, kita perah dengan lemon. Perah je. Macam tu je? Bismillahirrahmanirrahim. Teritik yang mentah ini mempunyai rasa yang berlemak, sama juga seperti teritik yang telah dimasak. Namun bezanya, teritik yang mentah ini mempunyai tekstur yang lebih kenyal berbanding teritik yang telah dimasak dengan pelbagai jenis lauk tadi. Tiram enak dimakan mentah atau dimasak. Makanan laut yang tinggi dengan protein ini sesuai dijadikan variasi juadah dan dinikmati tanpa mengira masa. Baik makan tengah hari, minum petang maupun makan malam. Keenakan dan kesegarannya mampu menggamit selera penggemarnya. Setiap hari, puluhan cengkerang tiram grade B akan dikupas. Isinya akan diasingkan sebelum ia dijual di pasaran. Ini akan menghasilkan banyak sisa kulit tiram yang tidak digunakan. Bagi mengelakkan pembaziran dan pencemaran alam, Kak Ani akan menyemai kulit tiram yang terpakai di dasar muara sungai. Ini bagi melahirkan isi tiram yang baharu. Selepas kita katuk tiram, kulit dia kita buang balik dalam sungai. Sebab bila ada anak-anak dia kecil-kecil, anak dia kecil-kecil dekat, dia akan membesar balik. Hak tu maknanya boleh, maknanya orang kata hasil kita tak akan putus lah. Maknanya kita boleh ambil umur setiap tahun, hasil tu memang ada. Rajin malah kita je lah. Setelah ia ditabur, hasilnya boleh dikutip setelah usianya mencecah 8 bulan hingga setahun.
dari muara ke darat. Bukan sahaja memuaskan rasa penggemar makanan laut eksotik, tiram banyak jasanya buat sesetengah insan. Kalau ikut hati tu memang nak suruh anak-anak berjaya, nak suruh anak-anak kerja sedap. Tapi kenapa jauh dah sudut hati Kak Ni, kalau boleh tritik ni Kak Ni tak boleh pupuh lah. Minta-minta maknanya biar ada seorang maknanya ikut jejak lakuh Kak Ni ni, maknanya dia orang berjaya pun kerana hasil tiram ni. Biar hasil tritik ni boleh orang rasa sampai untuk selama-lamanya. Suatu ketika dahulu, industri penerbangan dunia pernah berada di era kemuncaknya berikutan peningkatan jumlah penumpang menaiki kapal terbang ke destinasi pelancongan. Tetapi kini masa depannya semakin malap gara-gara pandemik COVID-19. Namun, kelibat burung besi ini berterbangan masih menjadi perhatian ramai, tidak kira peringkat umur. Sehingga ada yang sanggup meluangkan waktu beberapa jam menunggu kehadiran pesawat semata-mata untuk mengambil sekeping gambarnya. Apa yang sedang saya lakukan sekarang ini adalah spotting pesawat, iaitu aktiviti yang digemari ramai sejak berbelas tahun lalu, tetapi tidak semua yang mengetahuinya. Golongan yang suka hobi ini bergelar plane spotters. Jam 7 pagi. Di sini terletaknya lapangan terbang antarabangsa ketiga paling sibuk di Malaysia. Namun kini suasananya agak sunyi sepi. Alih-alih terdengar bunyi bidikan kamera. Di sinilah tempat Muhammad Syahmi Syafiq Mat Yusof menghabiskan kebanyakan masanya menjadi pemerhati pesawat atau plane spotter. Hobi ini tidak hanya tertumpu kepada pengambilan foto pesawat, malah segala aktiviti di sekitar lapangan terbang. Bagi pemuda berusia 20 tahun ini, yang paling diminatinya adalah ketika pesawat mendarat. Lebih suka kapal tu touchdown lah. Mungkin apabila cuaca, kadang-kadang cuaca hujan dah panas tak sama dia punya landing. Bila hujan tu kita boleh dapat dia punya water splash. So lagi menarik lah gambar tu untuk Syafiq dapat. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan KLIA 2. Ini pula lokasi tumpuan Wan Amiruddin Wan Khairuzaman membidik kameranya terhadap pergerakan burung besi itu. Anak jati Pahang ini telah berjinak-jinak dengan aktiviti berkenaan sejak 5 tahun lepas. Yang paling disukainya adalah ketika pesawat berlepas. Masa dia nak naik tu, kita nampak dia punya gelombang haba daripada enjin dia tu nampak jelas dan kapal tu naik dengan laju sekali. Itulah paling yang saya puas hatilah. Flat Taman Emas Bayan Lepas Pulau Pinang. Terletak Syafiq bersama ayah dan adiknya berteduh.
Anak muda yang baru sahaja selesai menduduki peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM ini menceritakan minat fotografinya itu berkait rapat dengan pekerjaan ayahnya sebelum ini. Ini semua start daripada kecil dulu. Ayah dulu kerja dengan airline. So kerap pergi airport, dia bawa pergi airport, tengok kapal terbang. So bila kita pergi tengok tu macam minat. Nak tahu macam angle-angle kan, sebab minat fotografi juga. Kegilaannya terhadap hobi itu membuat dia sanggup bekerja keras mengumpul duit bagi mengikuti sebarang acara berkait kapal terbang di merata tempat. Yang Syafiq pergi adalah 5 2019 dekat Langkawi, Kuantan Air Show dekat Kuantan lah, dan Kuala Lumpur base, Penang dan juga Singapura untuk 2020 Singapore Air Show. Syafiq juga berkongsi bahawa sekiranya diberi peluang, dia ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang fotografi bagi mengembangkan lagi minatnya itu. Sementara itu di Salak Tinggi Selangor, walaupun menyewa rumah berdua dengan rakan, Wan mempunyai sebuah bilik khas untuk menempatkan koleksi barangan berkaitan hobinya. Saya meminati pesawat ni sebenarnya sejak daripada kecil lagi. Jadi dulu duduk di Pahang macam tak berpeluang sangat untuk tengok pesawat secara dekat. Jadi setelah saya berpindah ke sini, peluang tu orang kata lebih besar untuk bertemu dengan pesawat, macam-macam pesawat daripada pelbagai airlines di sini kan. Lelaki berusia 33 tahun ini bukan sahaja mempunyai pengalaman yang luas dalam pengambilan gambar kapal terbang komersial, malah pesawat tentera. Hasil tangannya juga menarik perhatian pihak Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Jadi kita macam dipilihlah untuk menyertai pasukan PR diorang, ambil gambar, ikut event-event yang diorang buat macam itulah. Kira saya macam bertuah lah juga sebab kadang-kadang pergi jauh tu dapat menaiki pesawat mereka sendiri kan, yang tak dapat orang luar naik macam tu. Biasanya di mana-mana lapangan terbang, pemerhati pesawat akan mempunyai beberapa lokasi untuk mengambil gambar. Sebelum mengambil keputusan memilih tempat yang harus dituju, Flight Radar 24 akan dirujuk terlebih dahulu. Melalui aplikasi ini, orang ramai boleh memperolehi maklumat-maklumat penerbangan. Menariknya, cita-cita Syafiq ialah untuk gambarnya berada di Flight Radar suatu hari nanti. Seperti yang kita tahu, dekat Flight Radar ni banyaklah yang kita boleh lihat tentang informasi pesawat-pesawat yang datang dan arrival dan take off. So daripada sini plane spotter dapat tahu dari mana arah tu datang, kapal tu datang dan pesawat apa yang digunakan lah. Contoh butiran dia adalah registration dia, iaitu registrasi pesawat Naim Kemancangan Malaysia 9M. Contoh RAJ, itu adalah dia punya registration code lah. Lagi satu kita boleh tengok dia punya feet, ketinggian pesawat tersebut. Itu dia juga akan menunjukkan masa lah, berapa lama dia akan sampai. Yang tu untuk pesawat komersial saja. Untuk kargo tak ada jangkaan masa lah, sebab dia akan hide kat situ. Kadangkala disebabkan minat yang mendalam, tanpa menggunakan aplikasi, pemerhati pesawat juga boleh mengecam jenis pesawat dengan hanya mendengar bunyinya. Bagi Wan, penelitian landasan yang akan digunakan oleh sesebuah kapal terbang untuk berlepas atau mendarat amat penting kerana ia antara faktor pengambilan gambar pesawat yang menarik. Perlepasan dan ketibaan kapal tu biasanya kita akan tengok, kalau kita nak pergi pagi nanti kita akan tengok malam tu lah, jam berapa dia akan datang, jam berapa dia akan berlepas macam tu.
Tidak lokek dengan ilmu, tukang masak di sebuah hotel berdekatan ini berkongsi apa sahaja pengetahuan berkaitan hobi pemerhati pesawat. Tambah Wan, penggunaan gadget yang betul juga akan banyak membantu. Kalau pakai kamera pula, kita boleh pergi ke lokasi yang agak jauh sedikit sebab kita menggunakan zoom lens yang mungkin panjang ataupun pendek diperlukan untuk jarak-jarak tertentu lah. Kalau ambil gambar pakai phone pula, kita kena berada di lokasi yang berdekatan, yang berhampiran dengan pesawat tersebut lah. Memiliki kehidupan yang biasa dan sederhana. Muhammad Syahmi Syafiq Mat Yusof dan Wan Amiruddin Wan Khairuzaman membuktikan tidak mustahil untuk mempunyai hobi seperti plane spotters. Lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, lokasi kegemaran Syafiq mengambil gambar kapal terbang. Walaupun hobi ini tampak mudah, tetapi ia juga tidak terlepas daripada sebarang kemungkinan. Cabaran waktu dekat location, kadang-kadang salah setting tu selalulah. Kadang-kadang ada yang terlupa bawa memory card. Dah sampai dekat location dah nak tangkap dah kapal dah final. Tiba-tiba memory card tak bawa. So terpaksa balik je lah, balik dengan tangan kosong. Segala cabaran yang dihadapi tidak menghalang Syafiq untuk terus memburu gambar yang diingini. Lalu kalau hujan pun pergi juga sebab kadang kapal yang rare kan turun. So terpaksa ambil juga walaupun elok tak elok belakang cerita janji dapat. Sekitar lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan KLIA 2. Selain meredah hujan, biasanya pemerhati pesawat sanggup melalui pelbagai bentuk muka bumi untuk membidik sekeping gambar pesawat. Contohnya, Wan akan merempuh ladang kelapa sawit atau Bukit Bukau untuk kepuasannya mengambil gambar berkenaan. Ini kadangkala membuat sesetengah pihak mudah salah faham dan menganggap ia aktiviti pengintipan. Kadang-kadang sanggup meredah panas, hujan dan merisikokan kamera kita, gadget kita untuk hobi kita ni. Dan kadang-kadang kita terpaksa juga pergi ke tempat-tempat yang memerlukan tenaga untuk hiking, berisiko dengan haiwan liar, haiwan berbisa. Bagi Wan, yang paling penting adalah hasil yang berkualiti. Ambil gambar tu kita perlu ada cerita ataupun momen di samping gambar tersebut. Landing bukanlah semata-mata landing tapi dia ada aksi dia, cerita. Ada burung terbang ke dekat tepi dia, ada pemandangan yang cantik ke atau ada matahari ke, ada view yang cantik lah maksud saya. Bermakna gambar tu ada satu penceritaan di sebalik dia.
Biasanya dalam pengambilan sesuatu gambar, ia tidak akan selesai setakat membidik kamera. Bagi yang sangat menggemari fotografi, mereka akan membuat proses penyuntingan pula dan ia juga memerlukan kemahiran. Jadi, part paling susah adalah bila lighting backlight. Kalau kita berada di side yang lain lah, contoh matahari belah sini, kita ada belah lain. So gambar kapal tu akan jadi gelap. Itu yang susah sikit kita nak handle. Bagi Syafiq, setiap koleksi gambar kapal terbangnya sangat berharga. Buat masa sekarang, Syafiq tak jual apa. Syafiq cuma simpan sebagai memorial sebab benda ni macam hasil tangan yang tak boleh jual. So kita simpan je untuk dia sendiri dan bagi orang tengok je lah. Contoh dekat Instagram. Menurut Wan yang bercita-cita untuk mempunyai galeri gambar berkaitan penerbangan ini, suntingan kini boleh dilakukan dengan menggunakan telefon sahaja. Saya menggunakan kaedah yang paling mudah sekali iaitu menggunakan telefon pintar kerana dekat situ sekarang dah advance pelbagai macam editor ada antara Photoshop, Lightroom, Snapseed macam tu je lah yang basic-basic. Untuk sekeping gambar saya akan ambil masa dalam untuk transfer ke telefon lain dalam masa 20 minit jugalah dan boleh diupload. Okay, sekarang ni Wan akan tunjukkan teknik-teknik untuk selamatkan kamera yang demam kena hujan. Okay, Wan tunjukkan cara dia. Okey, masukkan kamera ke dalam satu bekas kain dan kita ikatkan dia macam ni. Mana dapat tips ni? Tips ni sebenarnya tips tradisional yang digunakan oleh orang-orang lama kot macam tu, sebab kalau kita nak barang-barang elektronik kita yang basah, kita kena taruh dia di dalam beras dan dia akan hilanglah kesan air tu. Lepas tu selalunya macam bila macam ni kamera tu dia basah teruk ke? Macam dia basah teruk lah yang boleh menyebabkan dia tak boleh on. Jadi so kena berapa lama? Kita rendam dalam satu malam macam tu. Malam ni, petang esok kita boleh check lah. InsyaAllah jadi elok kamera kita balik. KLIA dan KLIA-2. Operasi industri penerbangan negara juga terjejas dengan COVID-19. Baru sahaja ia ingin mengepak kembali ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, gelombang ketiga virus maut itu pula melanda dan membuat ia patah sayap semula. Pelbagai usaha dilakukan oleh pihak Malaysia Airports bagi menghidup semula suasana di lapangan itu. Pada 30 September 2020, Malaysia Airports telah membawa kumpulan My Elites yang ditubuhkannya baru-baru ini melawat sekitar KLIA dan KLIA-2 secara lebih dekat. Ahli My Elites dipilih melalui media sosial mereka yang menunjukkan minat mendalam terhadap dunia penerbangan. Syafiq dan Wan juga antara ahlinya. Hari ini kami diberi peluang sebagai plane spotter untuk menjelajah ke dalam kawasan airport ni yang memang kita semua tahu satu kawasan yang memang kita orang idam-idamkan sebab ianya satu kawasan yang orang kata untuk plane spotter masuk ke dalam ni memang tak boleh kecuali kalau untuk staff airport sahaja. Jadi itu adalah peluang keemasan lah bagi kami menyertai acara yang diadakan oleh pihak Malaysia Airport ni. Rasa sangat puas sangat sebab kita memang minat, jadi kepuasan tu tak dapat digambarkan lah bila kita tengok daripada gambar tu. Kalau gambar tu macam sharp, cantik, jadi itu adalah satu kepuasan bagi kami lah. Keterujaan plane spotters yang mengambil bahagian dalam acara ini jelas terpapar di wajah mereka.
Lebih-lebih lagi apabila dapat mengambil gambar kapal terbang yang sukar dijumpai. Paling unik hari ini adalah High Fly, iaitu pesawat Airbus A380 yang sangat susah untuk kita dapat lah. Lagi-lagi dekat Pulau Pinang kan, kapal taklah besar mana, tapi ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk saya mendekati secara dekat dengan pesawat ini. Burung besi megah di awan. Besi dari bahan terhebat. Hobi bukanlah semata khayalan. Inilah aksi pemerhati pesawat.